hadirin hadirat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, alhamdulillah. Kita sebenarnya sampai ke penghujung ceramah dan saya sebenarnya adalah diminta untuk menyampaikan ucapan penutup. Penceramah sebenar adalah dua orang tadi, dua orang buka majlis bagi ucapan aluan. Saya selaku yang dipertua PAS kawasan tutup majlis ini, alhamdulillah tuan-tuan, kita telah mendapat suatu penjelasan yang sangat-sangat bermakna, yang cukup menyedarkan kita tentang tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Membela agama, membela syariat. Dan membela syariat dalam konteks Kelantan kita, dalam konteks negara kita adalah membela undang-undang jenayah syariah yang ada walaupun sedikit. Sedikit saja kita ada. Hak tu pun orang nak hapuskan, orang nak cabar, tuan-tuan. Jadi apa tanggungjawab kita kalau saudara-saudara kita di Palestin membela agama dengan nyawa dan harta benda mereka? Seluruh keluarga syuhada, syahid, kalau ditanya kenapa nak bela agama, nak bela tanah air, lawan siapa? Lawan kuasa besar dunia, Yahudi, Israel, yang kita tahu di belakang dia adalah Amerika dan juga negara-negara di sebelah Eropah. Tapi mereka sanggup untuk menentang, mereka sanggup untuk lawan semata-mata kerana agama. Kami tidak ada apa-apa, dia kata. Anak yang syahid itu adalah pemberian Allah dan dia boleh ambil bila-bila masa dia nak. Isteri syahid, kaum keluarga semua syahid, alhamdulillah. Kami ada bekal di akhirat nanti kerana keluarga yang syahid itu boleh memberi syafaat kepada orang lain. Tengok hebatnya keimanan mereka. Dan tuan-tuan tahu ke tidak? Dengan sebab hebatnya orang-orang di Palestin berhadapan dengan Yahudi yang datang menjajah tanah air mereka, membunuh kaum keluarga mereka, meruntuhkan tempat kediaman mereka, mereka tetap juga berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba boleh menimbulkan kesedaran kepada orang-orang Eropah. Apakah rahsia yang begini kuat umat Islam Palestin berpegang kepada agama? Maka mereka mula mengkaji Islam, mengkaji Al-Quran. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka Facebook, tuan-tuan buka TikTok, sudah berapa ramai orang-orang di Eropah yang memeluk agama Islam dengan sebab melihat kehebatan orang-orang Palestin membela agama dia. Jadi kita di sini, tuan-tuan, orang cabar, sedikit saja hak kita ada. Dan itu menjadi tanggungjawab kita. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Kita orang Islam ini perintah Allah, tidak boleh ada dua, tidak boleh ada tiga. Tidak ada pilihan, tidak ada option. Bukan kata kalau saya tak suka yang ni, kita ada yang ni, tak suka yang ni, kita ada yang ketiga. Allah kata wa ma kana lil mu'minin, tidak boleh sekali-kali bagi seorang mukmin, wala mu'minatin, begitu juga orang mukminah, lelaki dan perempuan, namanya kamu mukmin, namanya kamu mukminah, maka tidak boleh ada pilihan kepada kamu apabila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hukum hakam kepada kamu untuk kamu pilih hak ni nak ikut, hak ni tak nak ikut. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Dan Allah kata orang yang cuba menolak hukum hakam Allah, tidak mempertahankan hukum hakam Allah, cuba mencari option, cuba mencari pilihan, cuba mencari alternatif, mereka telah menderhaka kepada Allah. Faqad dhalla dhalalan mubina, dan mereka sesat dengan kesesatan yang nyata. Itulah sebabnya kita menyeru kepada seluruh umat Islam. Sebagaimana kata dua orang penceramah kita, tak usah kira dah parti ke apa pun. Tak usah kira lah kamu PAS, tak usah kira lah kamu UMNO, tak usah kira lah kamu PKR ataupun kamu Amanah. Asalkan nama kamu Islam, marilah bersama-sama dengan kita. Kita pertahankan apa yang kita ada. Tuan-tuan, nasib umat Islam hari ini beginilah. Merempat di tanah air sendiri. Dihina di tanah air sendiri.
mempertahankan apa yang hanya ada kepada kita. Sedikit sahaja yang masih ada kepada kita. Itu pun nak diambil daripada kita. Tengok bagaimana sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita di Palestin. Asalnya mereka menyambut dengan gembira. Orang-orang pelarian Yahudi, datanglah kerana kamu juga adalah ahli kitab. Saudara-saudara kami datanglah ke Palestin. Akhirnya mereka dibunuh, dihalau daripada negara mereka sendiri. Negeri kita pun begitu, negara kita pun begitu. Sebelum daripada penjajahan dulu, negara kita ini dalam konteks undang-undangnya telah pun mengamalkan undang-undang Islam secara menyeluruh. Bukan sahaja dalam bab-bab undang-undang munakahat keluarga saja, tidak. Bukan sahaja dalam bab-bab undang-undang muamalat, jual beli saja, tidak. Bahkan dalam bab jenayah, kita melaksanakan undang-undang Islam sebelum penjajahan, sebelum datangnya penjajah, terutamanya British. Masalah. Ini boleh dilihat. Saya mengajar benda ni. Dan ni lawyer-lawyer kita ni semua belajar benda ni. Tuan-tuan tahu ke tidak? Ahli Dewan Undangan Negeri, wakil rakyat kita di Kelantan ni 7 orang lawyer. Daripada 45 orang ahli Dewan Undangan Negeri, wakil rakyat di Kelantan, 7 orang lawyer. 2-nya berada di sini. Dan kita belajar benda tu. Saya bilang mengajar benda tu sebelum datangnya penjajah dalam negara kita. Undang-undang yang dipakai dalam negara, dalam negeri, di tanah Melayu ini adalah undang-undang syariat. Dan ini diakui oleh British, dia kata the lex loci. Undang-undang yang dipakai. Undang-undang bagi negara. Undang-undang bagi negeri-negeri tanah Melayu adalah Muhammadan law, dia kata. Undang-undang yang dibawa oleh Muhammad, iaitulah syariat. Dia guna istilah Muhammadan law. Ini negara kita. Syariah tidak asing. Dia kata it's not foreign law of the land. Bukannya undang-undang asing, bahkan the law of the land. Undang-undang bagi negara ini, the lex loci. Undang-undang utama bagi negara ini is Muhammadan law. Tapi apabila mereka menjajah, mereka tukar kepada English law, undang-undang Inggeris. Yang tinggal sedikit saja yang berkaitan dengan undang-undang, sedikit undang-undang munakahat dan juga undang-undang yang berkaitan dengan kekeluargaan, nikah kahwin, jaga anak dan sebagainya. Itu saja yang tinggal. Dan mereka pecahkan negeri-negeri tanah Melayu ini kepada 3. Negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Tujuannya adalah supaya mereka senang untuk menjajah dan akhirnya mereka memperkenalkan undang-undang Inggeris dengan menepikan undang-undang Islam yang telah dipakai sebelum daripada itu, zaman kerajaan-kerajaan Melayu di bawah raja-raja Melayu. Dan apabila kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, kita mewarisi sistem ini. Yang mana kita ada 2 sistem mahkamah. Satu mahkamah sivil dan satu lagi mahkamah syariah bagi orang-orang Islam. Tetapi malangnya, kuasa yang ada kepada mahkamah syariah ini terlalu sedikit, terlalu kecil. Terlalu sedikit. Kita ingat tak apabila kita merdeka, maka kita ada hak sebagaimana kita ada hak untuk melaksanakan agama dan juga undang-undang kita sebagaimana sebelum kita dijajah. Maksud daripada kemerdekaan adalah kita bebas daripada penjajahan. Bermaksud apabila kita merdeka, kita berhak menentukan cara hidup kita, agama kita, sistem peraturan negara kita dan undang-undang kita. Rupanya tidak begitu. Kemerdekaan kita, kemerdekaan yang bersyarat. Kami boleh berikan kamu kemerdekaan, tetapi dengan syarat, teruskan sistem yang kami amalkan sewaktu kami memerintah negara ini. Maka sistem itulah kita warisi, tuan-tuan. Yang akhirnya kita dapati, hak kita sebagai orang Islam, kita tak boleh nak laksanakan pun sepenuhnya. Perlembagaan kita, perkara 3. Perlembagaan Persekutuan menyebut undang-undang Islam is the religion of federation. Islam adalah agama bagi persekutuan. Sebagaimana kata lawyer Wan Rahimi. Maksudnya, kalau agama bagi saya adalah Islam, maka saya
kena ikut segala perintah agama saya, iaitu adalah Islam. Apabila Perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa agama bagi negara, agama bagi persekutuan adalah Islam, sepatutnya negara kita berhak untuk mengamalkan keseluruhan ajaran Islam. Tetapi realitinya tidak begitu. Pemerintah kita bermula daripada zaman kita mencapai kemerdekaan sampai hari ini tidak berani untuk menterjemahkan bahawa agama bagi negara kita Islam, justru semua sistem Islam hendaklah diamalkan dalam negara kita. Begitu juga mahkamah. Hakim-hakim kita tidak berani untuk menterjemahkan begitu. Ini malang bagi umat Islam menuntut hak dalam negaranya sendiri. Dan hak itu semakin terhakis sedikit demi sedikit. Tuan-tuan, kita ada mahkamah syariah. Bidang kuasa mahkamah syariah ini hanyalah untuk orang Islam saja. Kita bukannya nak hak orang lain, tidak. Kita nak hak kita saja. Kita bukan nak ganggu orang lain, tidak. Kita nak hak kita saja. Orang lain itulah gila. Kanun Jenayah Syariah Kelantan sebut, undang-undang syariah ini yang kita nak buat ini hanya untuk orang Islam sahaja. Tak ada kena mengena pun dengan kamu. Apa susah? Dan Perlembagaan Persekutuan, tuan-tuan, dah tentukan pun dah. Ya, orang Islam, kamu ada mahkamah syariah. Tapi ingat, bidang kuasa mahkamah syariah, ni je, seciput je. Jadual ke-9. Senarai 2, senarai negeri. Kamu ada mahkamah syariah, tapi ingat, bidang kuasa kamu sikit je. Bidang kuasa jenayah mahkamah syariah, ya kamu ada bidang kuasa sikit je. Curi tak boleh, penal code sudah ada. Rogol tak boleh, penal code sudah ada. Bunuh tak boleh, penal code sudah ada. Mencederakan orang tak boleh, penal code sudah ada. Sedangkan bunuh, mencederakan, rogol, zina itu adalah hukum hudud dalam Islam. Sepatutnya kita laksanakan di mahkamah syariah, bukan mahkamah sivil, kerana ia jelas ada dalam Al-Quran dan juga hadis. Kenapa kita tak boleh nak laksanakan? Sikit saja yang boleh kita laksanakan. Tak pergi sembahyang Jumaat, mabuk, khalwat. Dan adalah benda tu dalam enactment jenayah syariah kita. Adalah. Dan ya kamu ada. Kamu boleh buat sikit ni. Tapi hukumnya bukan mengikut Al-Quran. Kami yang tetap hukumnya. Iaitulah apa? Hukumannya, walau apa pun yang kamu dapati salah, kamu tidak lebih boleh menghukum daripada 3, 5, 6 sahaja. Tidak boleh lebih daripada hukum 3 tahun penjara, RM5,000 Malaysia denda dan 6 kali sebatan sahaja. Dahlah bidang kuasanya kecil. Bidang kuasa menghukum juga kecil. Lebih mahkamah setinggi-tinggi mahkamah syariah kita. Letaklah siapa yang jadi hakim, ulama mana yang jadi hakim di mahkamah syariah kita, kuasa yang ada kepada dia adalah lebih kecil daripada mahkamah yang paling rendah dalam sistem mahkamah sivil, iaitulah mahkamah magistrat, tuan-tuan. Kecilnya hak kita. Itu pun nak dicabar. Allahu Akbar. Hinanya kita umat Islam dalam negara kita sendiri. Dalam perlembagaan dah sebenarnya ditentukan. Iaitulah dalam bidang kuasa yang perlembagaan yang ada itu, maka Dewan Undangan Negeri yang berhak untuk membuat undang-undang. Maka kita membuat undang-undang. Dewan Undangan Negeri-negeri di tanah Melayu, di Malaysia ini buat undang-undang. Tiba-tiba ini yang disebut sebagai strategic litigation ini. Ada kumpulan yang tidak senang hati dengan Islam di Malaysia. Yang tidak senang hati dengan perkembangan Islam di Malaysia. Yang tidak senang hati dengan agensi-agensi, institusi-institusi Islam di Malaysia. Yang tidak senang hati dengan wujudnya ada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Mereka tidak senang hati adanya Mahkamah Syariah Malaysia. Mahkamah Syariah negeri-negeri di Malaysia. Mereka tidak senang hati adanya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kenapa perlu ada ini Islam-Islam? Negara ini adalah negara semua orang, semua agama,
Semua agama mesti mempunyai hak yang sama. Kenapa perlu diberikan kelebihan kepada Islam? Kamu lawyer, kenapa kamu tak baca perkara 3, Perlembagaan Persekutuan? Maka mereka mula menjalankan apa yang disebut sebagai the strategic litigation. Cuba untuk sedikit demi sedikit menghakis Islam dalam masyarakat dan negara kita. Melalui apa cara? Melalui cara politik. Dan kita sudah dapati mereka sudah diambang kemenangan. Negara ini memang Perdana Menterinya orang Melayu, orang Islam. Negara ini memang timbalan Perdana Menterinya orang Melayu, orang Islam. Tapi siapa yang kuat di belakang mereka? Parti mana dalam kerajaan yang mempunyai paling ramai ahlinya di parlimen? Inilah sebenarnya parti yang memerintah. Dan sekarang mereka menggunakan ruang undang-undang untuk menghakis Islam. Dan mereka sudah berjaya sebagaimana yang disebutkan tadi. Dalam kes Indira Gandhi mereka berjaya. Dan mereka tidak berhenti di situ. Inilah strategic litigation. Mereka akan hantuk kepala mereka. Biarpun kepala mereka berdarah, ini adalah perjuangan bagi mereka. Sekali hantuk tak jadi, 2 kali hantuk tak jadi, but believe me, sebagaimana dia kata tadi, 10 tahun nanti kamu akan melihat kepala kami pecah tak apa, asalkan dinding itu juga retak, dinding itu juga pecah. Dan kita lihat satu persatu retak sudah ada. Mereka menang dalam kes Indira Gandhi dan tak berhenti di situ, terus berjalan. Dan mereka menang dalam kes Iki Putra Mubarak. Pesta gay tuan-tuan, pesta gay, laki sama laki. Pesta, bukannya duduk diam-diam dalam bilik, tidak, berpesta. Ada berapa? 8 orang? 9 orang? 9 orang berpesta. Kemudian ditangkap. Jabatan Agama Islam Selangor tangkap dan didakwa di Mahkamah Syariah kerana itu dikira sebagai kesalahan di bawah enactment Kanun Jenayah Syariah Selangor. Akhirnya dia cabar. Dia kata undang-undang jenayah syariah ini tidak sah kerana ini bertentangan dengan penal code. Terbatal. Dewan Undangan Negeri Selangor tidak ada hak untuk buat undang-undang syariah. Dan mereka menang. Mereka menang satu saja. Satu saja di Selangor. Satu kesalahan saja. Satu section saja. Tiba-tiba mereka datang ke Kelantan, cabar 20, tuan-tuan. Tengok macam mana gerakan. 20 yang mereka cabar. Jadi kata lawyer kita tadi, kemungkinan besar kalau ikut sistem undang-undang, sebagaimana kata tuan lawyer Zakhran, dalam undang-undang dia panggil binding precedent. Binding precedent makna apa? Kalau ada keputusan yang telah dibuat sebelum itu oleh mahkamah yang tinggi, maka mahkamah selepas itu mesti ikut keputusan itu. Binding precedent. The doctrine of judicial precedent namanya. Kena ikut keputusan itu. Sebab itulah dalam kes ini dia tak payah cakap banyak. Dia kata sepatutnya hujah dia 15 minit. Dia kata sepatutnya hakim tak usah cakap banyak. Hakim kena ikut keputusan Iki Putra Mubarak. 20 perkara undang-undang jenayah Islam yang ada dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan. Kisah ini terbatal kesemuanya. Dan kalau mahkamah terima keputusan hujahan ini pada 20 hari bulan nanti di Putrajaya, tuan-tuan, maka ranaplah mahkamah syariah kita, tidak ada kuasa lagi dah untuk melaksanakan undang-undang jenayah Islam. Ini yang mereka nak menghapuskan institusi-institusi Islam dalam negara kita. Tak nak tengok apa sahaja yang ada kaitan dengan Islam. Inilah yang dikatakan sebagai mereka telah melaksanakan dalam sistem politik ya, liberalisme liberal. Dalam sistem politik tidak mau terikat dengan agama. Islam tidak boleh diperjuangkan oleh parti politik, tidak boleh ada negara Islam.
Mereka bimbang dengan kemenangan PAS, mereka mencipta berbagai-bagai cara untuk memburukkan PAS, memburukkan pimpinan PAS, termasuklah melabel ulama-ulama PAS sebagai lebay-lebay yang menunggang agama. Malangnya ada orang Islam, ada orang Melayu yang terikut-ikut, sedangkan lebay inilah yang mewarisi perjuangan para rasul. Itu dalam hal politik. Dalam hal sosial, mereka import masuk apa yang dikatakan sebagai hak asasi manusia yang dipelopori oleh Barat. Sama ratakan manusia. Tidak ada agama. Agama semua sama. Hak sama. Lelaki perempuan sama hak dia. Kalau lelaki boleh kahwin dengan perempuan, perempuan juga boleh kahwin dengan lelaki. Lelaki boleh kahwin dengan perempuan. Mengapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Mengapa perempuan tak boleh kahwin dengan perempuan? Itu hak dia. Berikan hak dia untuk kahwin dengan siapa sahaja. Seorang perempuan boleh ada suami dan boleh ada juga girlfriend perempuan. Ini hak asasi manusia. Nak membebaskan daripada hukum agama. Dan dalam bidang agama, mereka serang liberalisme ini dalam bentuk dalam negara tidak boleh diberikan hak kepada mana-mana agama pun untuk memerintah. Tidak boleh ada institusi-institusi yang berlandaskan kepada agama. Maka serang satu persatu. Dan ancaman yang utama sekali kita lihat sekarang ini adalah serangan mereka terhadap mahkamah syariah. Dan kalau mereka berjaya nanti pada 20 hari bulan nanti, tuan-tuan, kita, tuan-tuan, tak sahlah nak bercakap nak kepada hudud. Tuan-tuan, tak sahlah nak bercakap kepada qisas. Konon nak bercakap pasal hudud dan qisas. Takzir, hak sikit hak kita ada ni pun orang cabar. Dan kita tak boleh nak mempertahan. Malang sekali saya duk buka 2-3 grup. Ada yang menyokong ni Elin ini. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dia kita tahu dia hanya jadi alat sahaja, ada tangan-tangan di belakang. Ini tuan-tuan, akhir sekali. Sebagai tanda solidariti kita bersama dengan saudara mara kita di Palestin, yang dengan nyawa dan darah, harta benda dan kaum keluarga berkorban untuk agama. Marilah sama-sama kita ke Stadium Sultan Muhammad keempat pada hari Sabtu nanti. Bermula pada jam 5.30 ke 6. Pukul 6 petang bersama kita di sana. Untuk tunjukkan solidariti kita, kebersamaan kita, sokongan kita kepada perjuangan rakyat Palestin. Kalau orang-orang barat di London dikatakan hampir 1 juta. Walaupun kerajaan dia menyokong Israel, tapi rakyat dia berkumpul di London 2 minggu yang lepas, hampir 1 juta orang. Tak kira lah kita nak dapat 20,000, 30,000 pun tak boleh, tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan, perempuan tak pergi, siapa nak penuhkan stadium? Dan sebelah malamnya, bermula maghrib, masuk dalam stadium, kita akan menyatakan sokongan kita kepada kerajaan negeri Kelantan. Kita sama-sama berdoa, bermunajat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada kita dalam penghakiman kes 20 hari bulan nanti. Bagi hidayah, bagi petunjuk kepada lawyer-lawyer kita untuk berhujjah, meyakinkan para hakim bahawa kita ada hak untuk mempertahankan undang-undang jenayah syariah yang Dewan Undangan Negeri kita buat sebagaimana diperuntukkan oleh perlembagaan. Dan tak cukup sekadar itu, tuan-tuan. Tujuan kita adakan roadshow daripada daerah ke daerah, jajahan ke jajahan ini adalah untuk kita sama-sama berkumpul di Stadium Negara. Kita nak 40-50 ribu orang hadir dan mungkin lebih, dan kita nak ajak 40-50 ribu orang ini pula, marilah sama-sama kita bermunajat di persekitaran Mahkamah Persekutuan di Putrajaya, ataupun dia panggil Palace of Justice, Istana Kehakiman. Istana Kehakiman itu nama bagi Mahkamah Persekutuan, tempat yang akan berlangsung nanti perbicaraan kes ni Elin mencabar
20 perkara yang ada dalam enactment jenayah syariah Kelantan ini mencabar bidang kuasa Dewan Undangan Negeri Kelantan untuk membuat undang-undang ini. Kerana dia kata undang-undang itu sudah ada dalam Penal Code. Penal Code ya sudah ada. Tapi walaupun ada dalam Penal Code, dia bukan dibicarakan mengikut kehendak Islam. Bukan dibicarakan mengikut hukum tata cara Islam. Dia bukan dibicarakan oleh hakim-hakim yang ada latar belakang syariah. Dan dia tidak mengikut roh Islam. Kalau nak kira undang-undang yang ada mungkin di Singapura, di mana-mana negara lain lebih hebat, lebih kuat daripada itu. Tapi itu bukan rohnya undang-undang Islam. Dan kesannya kalau dia menang dalam kes Nik Alin ini, dia tidak akan berhenti di sini, maka dia akan cabar semua undang-undang jenayah Islam yang ada dalam negeri-negeri, semua negeri-negeri di semenanjung Malaysia ini. Dan waktu itu apa yang tinggal kepada mahkamah syariah? Semakin kecil akhirnya target mereka satu masa nanti tidak ada lagi mahkamah syariah, tidak ada lagi institusi-institusi Islam. Marilah kita sama-sama ke Kuala Lumpur, kita bermunajat di sana. InsyaAllah kita bukan nak menentang undang-undang, tidak. Ya, kita bukan nak menghina mahkamah, tidak. Kita bukan nak menimbulkan suasana tidak senang dalam masyarakat, tidak. Tapi kita ke sana hanya untuk berdoa, untuk bermunajat. Sebagaimana sebelum ini, sewaktu perbicaraan, Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu berapa ramai penyokong diarak ke sana untuk memberikan sokongan moral. Begitulah juga sokongan kita adalah untuk mempertahankan syariat yang ada dalam negara kita yang sudah pun sedikit ini. Apa lagi jasa kita kepada agama kita kalau itu pun kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.